Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma sana'na. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma sana'na. Allahumma inna na'udzu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma amin wa amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Nazir, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli Korea, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur kerana pagi ini, pada malam ini kita masih diberikan keizinan oleh Allah, diberikan kesempatan, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan untuk sama-sama berada di rumah Allah dan berada di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan ini juga merupakan sebahagian daripada sebab-sebab untuk menyelamatkan kita daripada masuk ke dalam neraka dan akhirnya kita akan masuk ke dalam syurga insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi membahaskan perkara ataupun penyakit-penyakit hati yang dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang sudah pasti buku yang telah kita sebutkan dahulu, kitab yang telah kita sebutkan dahulu, iaitulah kitab ringkasan Ihya Ulumuddin yang akan kita baca pada malam ini insya-Allah. Kitab ringkasan Ihya Ulumuddin Tazkiyatun Nafs disusun oleh Syekh Sa'id Hawa rahimahullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan sampai kepada penyakit-penyakit, antara penyakit-penyakit hati, iaitulah penyakit gurur, yang dalam bahasa Arabnya gurur, tapi dalam bahasa Melayu kita boleh kata tipu daya ataupun penipuan. Yang tipu daya bagaimana, yang penipuan bagaimana, yang termasuk dalam penyakit hati. Boleh kita ringkaskan secara umum bahawa gurur ataupun penyakit hati ini iaitulah sudah semestinya dalam hal-hal ibadah kita tertipu daya, dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah kita tertipu daya. Macam mana tu? Kita merasakan bahawa kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rupa-rupanya kita semakin jauh. Kita tertipu daya. Kita merasakan bahawa ibadah kita itu cantik dah, lengkap, rupa-rupanya tidak.
sebaliknya berlaku. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam hal-hal untuk membersihkan hati. Jadi kita kena tahu apakah itu ghurur dalam perbahasannya. Kita terus kepada kitab ini. Akibat daripada penyakit ghurur ini, seseorang dia akan hidup dalam bayangan ataupun dalam ilusi, sehingga menghabiskan umurnya dengan khayalan. Dalam pada tanggungjawab muslim itu untuk mentaati Allah, sehingga dia boleh masuk syurga, sehingga dia boleh mengelak daripada masuk neraka. Tetapi umurnya sia-sia saja, kerana segala apa yang diusahakan untuk tadi itu hanyalah sekadar khayalan-khayalan, rupanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ghurur menjadikan umurnya itu sia-sia. Dia berusaha, dia berikhtiar, tapi rupa-rupanya sia-sia saja. Ramai sekali orang yang mengalami penyakit jenis ini, tetapi mereka tidak menyedari bahawa dia sedang berjalan menuju fata morgana. Ini istilah fata morgana. Seperti mana yang kita sebut bahawa fata morgana sesuatu bayangan yang ada dekat jalan raya. Jalan yang tengah panas-panas tu nampak macam ada bayangan air. Jadi orang yang haus, kalau tertipu daya dia ingat air, dia pun pergilah. Dia dah pergi-pergi dalam keadaan kepenatan, kepayahan, tengok-tengok bukan air. Ini akan merasa penyesalan, yang akan merasa rugi. Bukan salah fata morgana itu, tapi salah kejahilan dia. Dia telah disebut yang kita sebut tadi, telah berada dalam keadaan ghurur, tertipu daya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itulah Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini seorang ulama tasawuf yang terkenal dengan kitab hikamnya. Beliau berkata, tidaklah ada yang menarik kamu, yang memaksa kamu sebagaimana penyakit ghurur ini. Ghurur inilah yang banyak menarik kita. Menarik dalam keadaan kita tak sedar, tarik kita, yang meruntun kita untuk ke arah yang sia-sia begitu. Kadang-kadang oleh kerana diakibatkan ghurur ini, sehingga kadang-kadang jalan untuk sampai ke arah kebenaran itu dekat. Akan tetapi kerana dia hidup dalam bayangan, dalam ghurur, dalam ilusi, maka jalan itu menjadi jauh. Rugi. Boleh juga berlaku bagaimana jalan yang dilaluinya itu sebenarnya betul ataupun tepat. Akan tetapi kerana dia berjalan di bawah bayangan ilusi, ataupun dia terjebak dalam sifat ghurur, maka dia menempuh jalan yang sesat. Tengok macam betul saja, solat sudah, wataknya warak, pakaiannya warak, tapi rupa-rupanya ghurur semua itu, tertipu daya. Allah tak terima. Ini yang kita kena hati-hati, terutama ghurur dalam ibadah. Bila kata ghurur ini, tertipu daya, dia ada kaitan, saling kait mengait dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Penyakit-penyakit hati yang lain itu termasuk dahulu bagaimana kita bincang tentang syirik, tentang munafik, tentang takabur, tentang ujub. Dia berkait semua itu apabila kita membincangkan tentang penyakit ghurur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akibat daripada penipuan juga adalah seseorang tidak mahu menerima nasihat daripada orang lain. Penipuan, lebih contoh dia angkuh, dia bongkak, dia sombong, sehingga tidak menerima nasihat orang lain. Dia tetap ingin melalui tangga kesesatan atau menjalani kehidupan tanpa peningkatan dan kemajuan, kerana yang dilaluinya adalah jalan yang salah.
Atau kita risau tu tuan-tuan ya. Sebab itu dalam salat itu seringkali kita minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Sebab itu dalam bab khusyuk di dalam salat, ketika membaca ayat itu, bacalah dengan ikhlas, bacalah dengan faham, bacalah dengan khusyuk. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Betul bacaannya dalam solat begitu khusyuk, insya-Allah. Yang memelikkan kita, yang menghairankan kita, dia salat, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Berapa kali dia baca dalam 5 waktu sehari itu? Hanya tunjukkanlah kami jalan yang benar, tunjukkan kami jalan yang benar. Selepas solat gagal untuk menutup aurat. Itu kita risau. Dia datang ke masjid, tutup aurat. Dia datang ke pejabat agama, tutup aurat. Selain daripada tempat tu, buka aurat. Contoh ya? Sampai mati pun kita baca benda tu. Ketika mati, tinggal lagi imam yang bacakan, makmum yang bacakan, kita kat depan. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ni muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Itu sebab hati-hati Fatihah tu kena sungguh-sungguh kita faham dan kita khusyuk maknanya. Doa panjang-panjang kadang-kadang tu payah, susah, tak faham. Okeylah panjang, tapi yang Fatihah ringkas ihdinas siratal mustaqim, tak faham, rugi sangat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebut perkataan ghurur, ghin, ra, waw, ra, ghurur, dia mengambil daripada kalimah yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita membaca sepertinya contoh surah Luqman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Apa dia bunyi kan? Gharur, itulah ghurur. Fala taghurranna. Ni kalimah ghurur lagi. Kalau ada ghurur lagi. Fala taghurranna. Jangan kamu ditipu daya oleh kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ni banyak menipu daya kita. Wala yaghurrannakum. Jangan juga kamu ini ditipu daya untuk berpaling daripada Allah oleh tipu daya gurur-gurur. Yang selepas ini kita akan memberikan contoh-contoh mereka-mereka yang gurur dalam kehidupan, terutama dalam ibadah. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Gurur dalam majlis ilmu, takut. Takut. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Itu bagaimana ayat. Baik. Dikatakan bahawa penipuan ataupun ghurur ini merupakan sebahagian daripada sifat kebodohan. Sebahagian daripada sifat kebodohan. Cuma dia sebut di sini, kebodohan adalah meyakini sesuatu dengan keyakinan yang salah. Seperti 1 campur 1, dia jawab 4. Ini bodoh. Maaf, kalimahnya bodoh macam tu. Cuma istilah bodoh ni dia umum. Bila masuk ghurur, kebodohan yang sedikit khusus. Ini banyak kita sebut umum dan khusus dalam kalimah. Sesiapa yang ada ghurur, dia bodoh. Tidak semua yang bodoh itu jenis ghurur. Macam itulah. Kalau masih lagi penting dalam bab kalimah umum dan khusus, sering saya sebut, ambil contoh, semua rambutan itu buah, tak semua buah itu rambutan. Boleh faham ya? Dah banyak kali kita ulang. Baik.
Manakala gurur ini, kalau kata bodoh tadi macam tadi tu maknanya. Manakala gurur, ni tengok terjemahan dia. Dia khusus sikit. Jenis bodoh yang begini namanya gurur. Baik. Iaitulah ketenangan hati dengan mengikut hawa nafsu. Maka setiap penipuan merupakan kebodohan. Akan tetapi setiap kebodohan tidak tentu dia adalah penipuan. Penipuan yang disebut di sini gurur. Saya sebutkan lagi. Penipuan adalah ketenangan hati terhadap hawa nafsu. Umum macam itulah. Sebenarnya dia mengikut hawa nafsu. Sebenarnya dia mengikut syahwat. Sebenarnya dia mengikut syaitan. Tetapi entah macam mana hatinya rasa tenang sahaja. Ini gurur. Ini yang kalau Allah tak jaga dia sampai Allah campakkan hati macam tu. Merompak, buat jahat tenang sahaja. Tak solat. Berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun tak solat, tenang sahaja. Ini gurur. Sepatutnya seseorang yang melakukan maksiat, dia akan merasa tidak senang. Dia akan merasa tidak seronok. Dia akan merasa serba salah. Tapi jenis yang gurur ini lawan daripada yang kita sebut tadi. Dengan maksiat hatinya tenang. Itu kita risau. Ini tuan-tuan muslimin muslimat. Ketika dia tidak datang masjid dalam sebulan 2, 3, 4, 5 kali, rasa berat hati. Allah sayang dia lagi. Tapi kalau sudah tidak datang masjid sebulan, 2 bulan, tenang sahaja hati. Seolah-olah masjid ini tidak meningkatkan iman dia, tidak mempengaruhi kehidupan dia. Dia senyum saja. Tenang-tenang sahaja orang kata. Ini dia berada dalam bab gurur. Membuka aurat, begitu tidak malu, begitu tidak segan, begitu tidak takut, selamba. Gurur. Jadi alangkah eloknya kalau Allah mencampakkan rasa takut, rasa malu ketika kita melakukan maksiat. Jadi nak minta tolonglah kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gurur. Gurur ini bukan hanya kena pada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu, termasuk saya dan kita semua ada gurur. Yang kalau kita baca contohnya nanti insya-Allah, saya pun termasuk sekali, terpukul sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia. Dikatakan di sini, tahap yang paling tinggi gurur ini iaitulah bagi golongan-golongan yang tidak berakidah, yang tidak percaya Allah satu, yang tidak percaya Muhammad itu Rasulullah. Maknanya dia bukan Muslim, terus berada dalam keadaan kesesatan, tidak mengakui Allah satu, tidak mengakui Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berakidah, yang teruk gurur dia. Kalau bahasa kita mudah, non-Muslim lah. Kita cakap ini, kalau dengar yang kat luar tu kesian pula. Bukan tak berani, tapi taktikal dakwah kita. Asyik-asyik dia ceramah untuk non-Muslim susah juga. Ya, jadi taktikal kita, itulah orang yang tidak berakidah. Apa dia? Yang tidak percaya Allah itu satu, Tuhan itu satu, iaitulah Allah. Dan yang kedua, yang tidak mempercayai Muhammad itu nabi terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak berakidah ni, apa-apa pun, sejak daripada dia balik sampai dia tua, dia tidak berakidah. Dia merasakan amalan-amalan baiknya itu dapat pahala. Orang yang tidak berakidah ni tolong orang. Orang yang tidak berakidah ni bersedekah. Kadang-kadang dia sebahagian daripada jiran kita, sahabat kita. Dia menyangka bahawa dia tolong orang itu
dia akan dapat pahalanya dekat akhirat. Rupa-rupanya tak dapat. Ini yang gurur tahap tertinggi. Umurnya dihabiskan tanpa sebarang makna, dalam erti tidak mempercayai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat, itu gurur. Baik, sekarang kita masuk kepada bab jenis-jenis gurur dan golongan-golongannya. Yang pertama, ini gurur bagi golongan yang pertama, contoh yang pertama, iaitulah jenis golongan yang menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu syariat. Yang kita ni sebahagian juga daripada ilmu syariat yang kita belajar, ya? Tetapi tidak mengamalkan dalam kehidupannya. Risau, saya pun risau. Cuma tinggal lagi betapa perlunya untuk kita menjaga niat ini. Niat. Ketika kita belajar duduk ilmu ini, duduk mempelajari ilmu, kadang-kadang kita tak amal semua pun. Tak amal semua. Tapi teruskanlah belajar. Terus minta tolong pada Allah. Terus mengakui, ya Allah, betapa hinanya diri ini, dah belajar tapi tak beramal lagi. Kemudian minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong kuatkan aku untuk beramal. Tidakkah Rasul mengajar satu doa yang diajar kepada sahabatnya? Saya lupa sahabatnya. Ya, Rasul kata, "Hai sahabat, ya, aku nak bagi kepada engkau ni satu doa yang sangat berharga, jangan tinggal setiap kali salat." Apa doa? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa zikrik, mengingati engkau. Mengingati ini umum. Salat mengingati Allah, zikir mengingati Allah, secara umumnya mentaati Allah. Bantulah aku untuk mengingati engkau, wa syukrika, dan untuk mensyukuri nikmat engkau, wa husni ibadatik, dan mengelokkan ibadah kepada engkau, mempertingkatkan ibadah kepada engkau. Ini kena sentiasa kita baca, supaya kita tidak tergolong daripada kalangan orang yang sengaja belajar tetapi tidak beramal. Supaya tak masuk dalam itu. Saya pun sama. Tidak semua yang saya cakap ini 100% telah saya amalkan. Tetapi saya dalam hati ini niat betul, tunduk pada Allah, hinakan diri pada Allah. Sambil-sambil saya belajar, mengajar orang, sebenarnya mengajar diri sendiri juga. Sebab pentingnya niat. Sebab itu kita tak boleh mudah-mudah menghukum orang, melainkan kita tengok bagaimana niatnya pada ketika itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini dia mempelajari ilmu syariat tetapi tidak mengamalkan kehidupannya, iaitu tidak mengamalkannya dalam kehidupannya, iaitu dia menjaga diri daripada perbuatan, dia tidak menjaga diri daripada perbuatan maksiat. Baik, mereka tertipu dengan keilmuannya yang mereka perolehi, mengira bahawa ilmu yang mereka miliki menyebabkan dia dekat dengan Allah. Mereka menganggap bahawa mereka telah sampai kepada ilmu yang menyebabkan mereka bebas daripada siksaan api neraka. Tapi rupa-rupanya bila di hadapan Allah nanti sebaliknya berlaku. Itu sebab kita sangat mesti takut dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan. Sebab itu selagi kita boleh bernafas, selagi kita boleh berfikir, banyak-banyakkanlah beristighfar, bertaubat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga dikatakan di sini dalam bab ilmu ma'rifah ni, dalam catatan menyatakan bahawa ilmu itu terbahagi kepada dua kumpulan. Ini secara umum, ya. Pertama, ilmu muamalah.
Muamalah ni maksudnya pergaulan sesama makhluk. Bolehlah kata ilmu akademik atau ilmu muamalah, itu semua untuk memudahkan urusan dunia. Penting juga sebenarnya, ya. Baik. Manakala ilmu yang kedua iaitulah ilmu makrifah. Ilmu makrifah ni ilmu agama lah, atau khususnya iaitulah ilmu yang mengajar kita untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Itu sebab tuan-tuan ya, jarang kuliah-kuliah menyemak semula sifat-sifat Allah. Sepatutnya kita kalau tak ada dalam kuliah, baca ya, semak semula sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Macam mana nak dekat dengan Allah? Walaupun kita melakukan salat, walaupun kita melakukan perkara yang wajib sunat, tetapi kita tidak membaca, mengkaji, memahami sifat-sifat Allah. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Sehingga dikatakan juga ilmu makrifah ini boleh kita katakan juga ilmu yang sehingga sampai ke tahap kita ini takutkan Allah, membawa kita supaya takutkan Allah, kenal Allah lah. Ilmu-ilmu akademik tadi penting, tapi sebenarnya tuan-tuan, ilmu-ilmu akademik itu kalau kena gayanya seiring dengan ilmu agama, ilmu itu pun, ilmu akademik boleh membawa kita untuk takutkan Allah. Ilmu sains yang mengajar matahari, yang makhluk matahari itu sudah panas, apalagilah kemurkaan Allah, apalagilah kepanasan api neraka. Contoh, tinggal lagi kalau belajar agama tidak dikaitkan dengan Allah, itu yang jadi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati tuan-tuan. Kita ada kat Malaysia ni ada dua sekolah. Sekolah aliran agama dan sekolah biasa yang tak ada aliran agama. Mindsetnya kena betul. Ibu bapa, anak-anak, jangan sampai mindsetnya oleh kerana kamu sekolah kebangsaan biasa, bukan aliran agama, tak payah bicara soal solat lah. Jangan macam tu. Tak payah bicara tuntutan anak-anak muda datang ke masjid. Kamu bukan sekolah agama. Jangan macam tu. Jangan. Yang dia fikirkan pula sekolah agama yang sepatutnya lebih-lebih macam tu. Sekolah agama barulah boleh pakai kopiah. Sekolah agama barulah boleh pakai jubah. Sekolah agama barulah boleh bertakbir. Jangan anggap macam tu. Ya, dia takut mindsetnya salah dalam menanggapi aliran-aliran sekolah agama. Mentang-mentang dia bukan sekolah tahfiz, dia tak baca Quran pun. Jangan. Kamu bukan sekolah tahfiz, kamu bukan sekolah agama, tapi kamu seorang Muslim. Buktinya, nah, tengok dalam nama IC tu, Muslim. Buktinya lagi, tengok mak ayah kita. Ni tuan-tuan muslimin muslimat. Baik. Ibnu Mas'ud pernah berkata, cukuplah dengan memiliki rasa takut kepada Allah. Ia dikatakan telah menguasai ilmu syariah. Tadi kita kata ilmu makrifah, lebih kurang sama saja ilmu syariah. Cukuplah penipuan itu menjadikan orang tadi bodoh. Penipuan di sini iaitulah ghurur. Cukuplah ghurur itu yang memaknakan dia itu seorang yang bodoh. Kalau hanya sekadar bodoh satu campur satu, dia jawab 4, bodoh macam tu boleh dibaiki. Tapi kalau ghurur ini, risau. Manusia dalam bab nombor ni kadang-kadang biasanya lah dia tak buta,
tak buta nombor, yang banyak buta huruf. Yang banyak buta huruf. Tak percaya, pergi kepada orang yang dia buta huruf, kemudian peganglah duit apa-apa. Dia tahu. Duit RM5 warna hijau, duit RM10 warna merah. Satu sebab tuan-tuan, orang yang buta huruf pun dia boleh beli barang. Kemudian dia tengok baki cukup ke tak cukup, maknanya dia tak buta nombor. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahli fiqh adalah mereka yang tidak jemu dalam menyebarkan dakwah agama Allah. Kalau ia diterima maka bersyukur, kalau ditolak maka dia tetap bersyukur. Ahli fiqh samalah kita pendakwah. Kita dengan anak-anak kita pun macam itulah. Anak-anak kita, dia terima cakap kita, alhamdulillah. Kalau dia tak terima tu banyak sabar, tapi kena terus ikhtiarkan. Sepanjang kita menjadi ayah ni, dalam beberapa tahun ni, kadang-kadang kita tengok kaedah yang lebih terbaik bukanlah dengan marah-marah yang melampau. Marah tu boleh, tapi tengok-tengok marah ni guna sikit je. Kalau marah yang melampau-lampau dalam didikan, anak itu semakin macam itulah. Semakin dia begitu. Tapi bukan makna kita lepas macam tu saja. Ada cara yang lain, yang kita kena kreatif dalam mendidik anak-anak. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama, jelaslah. Golongan yang kedua, iaitu golongan yang gurur ini, mereka mempelajari ilmu syariat dan menjaga anggota tubuh daripada perbuatan maksiat, tetapi tidak memerhatikan sifat-sifat tercela yang ada dalam hati, seperti sombong, dengki, riak, dahagakan jawatan, ingin terkenal, mengharapkan orang lain mendapat musibah dan lain-lain. Mengharapkan orang lain mendapat musibah, ini penyakit dengki. Mereka kadang-kadang tidak menyedari bahawa itu merupakan sifat-sifat tercela, sehingga mereka harus patutnya berwaspada dengan sifat tersebut. Ini dalam bab dia dah banyak ilmu syariat dah. Jadi ilmu syariat ada tapi tak beramal. Yang ni banyak ilmu syariat, barangkali beramal pun okey, tetapi dia tidak memerhatikan sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit hati. Dia hanya memerhatikan ibadah-ibadah fizikal. Ibadah solat dia tu macam mana fizikalnya, zuhur 4 rakaat, tertibnya macam mana, gerak anggotanya macam mana, rukun qaulinya macam mana, rukun fi'li, dia perhatikan satu-satu. Tetapi sepanjang hidupnya dia tidak semak penyakit-penyakit hati. Lagi-lagi dah kalau orang awam. Dan sebab itu ilmu tasawuf ini banyak mengajar kita untuk menyemak penyakit-penyakit hati ini. Sampailah pada malam ini gurur. Sesiapa yang menganggap dalam kehidupannya itu dia tidak ada sedikit pun penyakit hati dalam hatinya, dia kata tidak ada sombong, tidak ada takabur, tidak ada gurur, tidak ada ujub dan lain-lain, itu sebahagian daripada dia berpenyakit dalam hatinya, penyakit hati. Bila kalau kita belajar penyakit-penyakit hati ini, bukan nak tuding orang lain, bukan nak tuding jiran kita, tetapi nak tuding diri sendiri. Perlu tunjuk diri sendiri, ini salahnya. Yang pada ketika itu akhirnya kita pun sedar dan kita boleh bertaubat. Kalau tidak tunjuk diri sendiri, kalau tidak mengakui, habis nanti kita gurur sampai mati. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam bab-bab meneliti hati ini, sehingga ada hadis Rasulullah di dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu dan juga harta kamu, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kamu. Ini kepentingan semak dalam hati. Ada dalam contoh lain nanti, tapi bukan hari inilah. Ada pula jenis yang gurur. Jenis yang gurur, iaitulah jenis yang dia melampau-lampau menyemak penyakit-penyakit hati, tetapi dalam bab-bab ibadah fizikalnya pula berterabur. Itu pun masalah juga. Jadi dalam hal-hal tasawuf ini, dia mengajar kita akhlak begitu halus, begitu teliti. Jadi kita pelan-pelan menghadapi ilmu ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mereka hanya menjaga tubuh, tetapi mereka tidak menjaga hati. Sedangkan tidak ada orang yang selamat di hadapan Allah kecuali yang memiliki hati yang bersih. Qalbin salim illa man atallah, melainkan mereka-mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan yang hatinya bersih. Itu yang terlampau menjaga fitness sampai berkepal-kepal tubuhnya, terlampau menjaga diet, memang slim tetapi hatinya tidak disimak. Beratus-ratus bajet untuk dia beli alat-alat menjaga fizikal untuk kurus katanya, tapi penyakit-penyakit hati, alat-alatnya tak ada untuk merawat penyakit hati. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Belum azan? Belum, kalau dah azan nanti Bilal bangun ya. Baik, kalau dah masuk. Dah masuk belum? Belum, okey. Ambil yang ketiga pula, contoh hurur ini. Seterusnya, contoh yang hurur bagi golongan yang ketiga, iaitulah mereka yang mengetahui bahawa penyakit-penyakit hati merupakan sifat tercela yang dimurkai oleh Allah, akan tetapi mereka ujub dengan mengira bahawa mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, sehingga penyakit-penyakit hati itu tidak diharamkan ke atas mereka, melainkan ke atas orang awam. Ada orang macam ni ya, orang yang dah tahap alim, contoh syaitan cucuk, dia buat maksiat boleh tapi orang awam haram. Sini tak adalah. Ni yang tempat-tempat lain ni tuan-tuan muslimin muslimat, jaga-jaga. Saya pun takut apabila nampak daripada diri mereka kesombongan dan menampakkan mereka ini mencari jawatan. Dalam hal apa ni? Dalam hal tadi mereka menghalalkan maksiat pada mereka, tetapi mengharamkan pada orang lain buat maksiat. Mereka beralasan, apa yang saya buat tadi, alasan tadi ya, alasan dia kata kamu orang awam tak boleh buat, saya orang alim boleh buat ya. Dia kata apa yang kami katakan tadi bukanlah kesombongan, akan tetapi daya upaya memuliakan agama Allah, mengagungkan ilmu agama, membela agama, atau melawan kebongkakan orang-orang yang sesat. Mereka berkata, kalau aku memakai pakaian yang sederhana atau bergaul dengan orang-orang miskin, maka akan direndahkan oleh musuh-musuh Islam. Sesungguhnya dengan merendah diriku sama dengan merendahkan agama Islam. Ini contohlah dalam bab kita dalam Islam bergaullah dengan siapa-siapa masyarakat untuk berdakwah, baik orang bawah ataupun baik orang atas. Tapi orang alim ni kata, saya tidak boleh bergaul dengan orang bawah, nanti akan merendahkan Islam, dia kata. Ini hurur dengan makna golongan-golongan yang ujub dalam melakukan ibadah ataupun kedudukannya, mi'zah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik,
Kita ambil 2 lagi insya-Allah. Sikit lagi insya-Allah. Baik, kita tengok tadi bagaimana contoh-contoh golongan-golongan yang gurur dalam kehidupannya ataupun gurur dalam ibadahnya. Baik. Yang tadi yang kita sebut yang ketiga itu lebih kepada ujub, ya. Dan kadang kalau kita semak semula contoh-contoh ni lebih kurang sahaja. Baik, kita ambil yang keempat pula. Iaitulah golongan yang gurur ini, golongan yang mempelajari ilmu-ilmu syariat, menjaga diri dan hatinya daripada semua jenis perbuatan yang tercela, yang ditegah, seperti sombong, dengki, riak. Dia ada ilmu, ya? Dia ada amal. Kemudian dia semak penyakit-penyakit hati, rupanya masih juga terjebak dalam gurur. Yang golongan macam ni apa? Akan tetapi mereka tidak membersihkan penyakit-penyakit hati itu hingga ke akar umbi, ibarat mencabut rumput-rumput dari tanah tanpa membersihkan akar yang ada di dalamnya. Maka tidak berapa lama kemudian rumput-rumput itu akan lebih subur daripada yang sebelumnya. Macam tu pula susah kan nak menjaga hati ni. Sebab itu di awal tajuk kita ini, kitab ini, kita ingatkan dalam ayat Allah yang menyatakan bahawa tidak ada siapa yang boleh membersihkan hati dengan makna saja, melainkan dengan izin Allah. Kita nak proses membersihkan hati, doanya sikit, minta pada Allah sikit, memang tak bersih-bersih hati kita. Kepayahannya itu mudah-mudahan semakin kita dekat dengan Allah nak minta tolong. Ini payah membersih hati, tapi dia tidak minta tolong, hanya beralasan payah, selama-lamanya tak bersih hati, ya? Ini tuan-tuan muslimin muslimat. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Baik. Orang yang menganggap bahawa dia sudah tidak mempunyai sifat takabur, tetapi dalam masa yang sama dia tetap mendabik dada apabila orang memujinya. Contohlah, ya, bagaimana bersungguh-sungguhlah dalam membersihkan hati ini, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha. Baik. Dan yang terakhir, golongan-golongan yang gurur ini, mereka sibuk memberikan nasihat dan ceramah, atau yang lebih tinggi lagi, mereka membahaskan sifat-sifat hati seperti takut kepada Allah, raja, sabar, syukur, tawakal, ikhlas dan lain-lain sifat. Mereka mengira bahawa dengan memberikan ceramah tentang sifat-sifat tersebut bererti telah menyerap sifat-sifat tersebut dalam dirinya tanpa harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengira bahawa Allah tidak mewajibkan sifat-sifat tadi kepada mereka untuk diamalkan, akan tetapi hanya kepada orang-orang awam. Penipuan seperti ini merupakan penipuan yang sangat dimurkai oleh Allah kerana mencerminkan sifat ujub orang tersebut. Jelaslah. Tengok, saya pun takut dalam bab-bab ni. Tapi itulah, dalam satu tajuk yang lain dia kata kita ini semua kena mencari pahala, iaitulah pahala dalam jenis menyampaikan dakwah pada orang lain. Tapi kalau kita tengok di sini, hati-hati ni, jenis yang menyampaikan tapi tak buat macam mana. Itu yang kita sebut tadi, tergantung pada niat kita. Seringkali kalau saya memberikan ceramah, niat saya untuk saya juga, untuk saya juga, terutamanya berusaha untuk terus beramal. Ini kita ni contohlah, belum lagi buat tahajud, tapi tak boleh ke nak sampaikan tajuk tahajud kepada orang lain? Boleh. Kita nak ambil pahala tadi ni, pahala menyampaikan dakwah, besar pahala. Sambil-sambil selepas itu kita cuba bertahajud. Ini tuan-tuan muslimin muslimat,
yang dirahmati Allah. Ini sampailah kepada yang ke-6, yang mudah-mudahan kita berhati-hatilah dalam penyakit gurur ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya. Saya nak pesan juga, dah banyak kali saya pesan, ya, sebaik-baiknya dalam majlis ilmu, ya, halaqah kita adalah halaqah yang rapat-rapat ataupun rapat-rapat lah. Saya faham, ya. Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang kat tepi kita kat tengah-tengah-tengahkan. Itu sebaik-baik halaqah majlis ilmu. Kalau tak boleh, tak apalah, macam ni je. Daripada paksa-paksa nanti tuan-tuan cabut pula. Baik. Kalau boleh terbanyak rapat-rapat, itu yang memang keberkatan. Sehingga diumpamakan rapat-rapatnya itu, kalau daun jatuh pun dia tak kena lantai, dia kena paha kita. Masya Allah. Sambil-sambil kita berukuahlah dengan yang sebelah-sebelah. Kalau duduk seorang-seorang tu dia mudah ngantuk. Tapi kalau duduk ramai-ramai, sebelah-sebelah ada orang, bolehlah kawan urut-urutkan contoh. Tapi tak apalah tuan-tuan, saya tak paksa, tapi pelan-pelan. Yang sebelah sini dah okey dah. Sebelah situ belum lagi. Tapi tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang penting datang kuliah. Ni saya tegur ni, jangan langsung nanti akan datang tak datang pula. Tegur sayang, insya-Allah. Muslimin muslimat, itu saja yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, bantulah kami untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Bantulah kami untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada gurur ya Allah. Selamatkanlah kami daripada tipu daya ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk mempertingkatkan ibadah kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk memperbanyakkan ibadah kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami di Syria ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami di Rohingya ya Allah, dan di seluruh dunia ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa muslimin muslimat ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, lindungilah anak-anak kami di alam persekolahan pada tahun ini ya Allah. Bantulah anak-anak kami menghadapi alam persekolahan pada tahun ini ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu